Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini Bicara Pengguna, Isnin 9 hingga 10 malam di saluran berita RTM, juga di MyFreeview 123 dan di TV1. Is, kita biru hari ini, Is. Ya, betul. Kita berpakaian serba biru. Tapi yang menariknya kerana Syira tadi bercerita tentang mengapa kita nak pakai biru ni. Sebab mungkin kita boleh korelasikan ataupun kita boleh kaitkan dengan sifat air ataupun sifat alam semula jadi ataupun H2O itu yang penting dalam kehidupan Syira. Betul. Cakap pasal biru, ada misteri yang saya nak kongsikan. Misteri wanita berkebaya biru yang tular di Facebook juga Instagram di penghujung tahun 2020 sehingga hari ini saya ingat video tu, Is. Kalau kita fikirkan misterinya apa, Is? Okey. Tapi video tu berkenaan apa, Syira? Video tu wanita ini dia memberi apa yang kita berikan kepada alam. Buruk kita beri, buruklah juga yang kita dapat. Itu sebenarnya pengajaran dalam satu video misteri wanita berkebaya biru. Tapi cakap pasal misteri, Is, macam minggu lepas kita ada kisah Cik Seroja. Saya rasa macam kenal lah siapa Seroja tu. Ya? Bukan awak ke? Bukan Cik Seroja, Cik Seroja sendiri. Oh ya ke? Dia macam entiti yang lain lah. Ya. Cakap pasal misteri ni, kita korelasikan dengan misteri Cik Seroja minggu ni. Apa yang berlaku pada dia minggu ni kita akan kongsikan di VT selepas ini. Jom kita saksikan. Tukang masak kerjanya enteng elak. Habis masak kita cuk. Hello. Alamak, air tak ada pula. Macam mana aku nak berniaga? Inilah dia orang ni. Air tak ada, asyik tak ada je air. Setiap bulan bayar bil. Apa pun tak boleh. Aduh, air tak ada apa semua. Macam mana kita nak berniaga? Kena fikirlah sikit orang yang berniaga ni. Kan masa tu penting. Hello. Buat apa tu dari hujung? Saya dengar awak marah-marah. Kenapa? Marah lah. Air tak ada. Kita berniaga. Marah. Geram, Tapi awak tahu tak kenapa punca air tak ada? Tak tahu. Puncanya daripada pencemaran air. Awak tahu yang sekarang ni awak tengah buat apa tu? Tu. Ini. Tengah buat apa? Ini minyak masak saya tadi tu dah tak guna. Saya buang dalam ni. Kan nanti dia masuk dari situ, masuk ke longkang. Habis cerita. Senang kan? Senang. Buang macam tu je kan? Inilah salah satu punca berlakunya pencemaran air. Bila pencemaran air berlaku, itulah tak ada air dekat kepala paip tu. Salah ni. Salah. Ni semua perkara-perkara ni. Segala awak buang sampah, sisa makanan, minyak-minyak, lebihan minyak dekat sinki. Inilah punca-puncanya pencemaran. Lepas awak buang daripada sinki tu, lepas tu dia masuk ke mana? Masuk ke longkang. Lepas dia masuk ke longkang, dia akan pergi ke longkang besar. Lepas pergi ke longkang besar, dia akan pergi ke sungai. Lepas sungai dia pergi ke hati awak. Lepas sungai itulah dia akan pergi ke loji, Wak. Daripada loji itulah bila minyak tak boleh bercampur dengan air, itulah yang menyusahkan loji untuk tapis minyak dan keluarkan minyak yang bersih untuk pengguna. Itu pun awak tak tahu. Salah kan? Salah. Itulah sebab air tak ada. Bila berlaku segala pencemaran, semua nak tuding jari. Semua salahkan syarikat air lah. Hilanglah. Tapi awak tak tahu yang awak buat tu pun salah satu punca kepada pencemaran air. Itu pun saya nak ajar. Salah. Dah, letak tepi. Letak sekarang. Saya nak mi goreng satu. Saya bagi awak 5 minit. Goreng. Siap. Mi goreng pula. Alamak, mi air tak ada ni macam mana? Ya, Cik Seroja ni di samping sifatnya yang suka berjenaka tetapi ada sifat kepekaan dan juga pengetahuan yang tinggi tentang isu-isu pengguna itu. Apa isu sebenarnya kita nak bawa ni tentang isu pengguna ni, Syira? Perihal air negara. Kalau kita fikirkan aktiviti kita sebagai rakyat Malaysia, sebenarnya kita tak tahu apa yang menyumbang kepada punca-punca pencemaran air. Betul. Dan kita pun tak tahu adakah tindakan undang-undang itu boleh diambil ke atas kita individu atau mereka pengusaha restoran. Sebab bila kita bercakap mengenai pencemaran air, kecurian air, kita banyak tertumpu kes-kesnya kepada industri kilang dan sebagainya. Malam ini kita akan bersama dengan pengarah kanan bahagian penguatkuasa SPAN, iaitu Tuan Kiru Pakaran Visuvalingam. Apa khabar? Selamat datang. Khabar baik.
Okey, Tuan selamat Kiru, cakap pasal air. Is, kita kongsikan apa yang berlaku hari ini yang mungkin Is boleh kongsikan dari segi keselamatan bila kita buka pipe, kita dah tak ada risau air bersih tak bersih. Betul. Itu yang disebutkan oleh Syira tadi, kerana kalau kita nak cerita tentang isu-isu keselamatan, ada buka pipe air macam jadi air longkang, macam keruh kan. Air itu kotor. Jadi kualiti bau dan juga bagaimana air itu diterjemahkan kepada kehidupan seharian itu amat penting. Cuma dalam persoalan yang ditimbulkan oleh Syira tadi, sudah pastinya peranan SPAN ataupun Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, apa yang boleh Tuan kongsikan tentang secara asas mukadimah untuk bicara pengguna pada malam ini? Okey, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih saudara pengacara dan saudara pengacari dan juga kepada RTM untuk mempelawa kami untuk bicara pengguna, program bicara pengguna ni. Kalau tak silap saya adalah pegawai yang kedua yang dipelawa oleh RTM untuk program ni. Dan saya rasa agak penting juga, because apa yang kita nak bincang ini adalah tentang air. Air adalah asas kepada sesiapa pun dalam dunia ni. So keperluan air itu adalah penting kepada semua insan yang ada dalam dunia ni. Dan saya nak jelaskan, untuk permulaan saya nak bagi tahu secara sedikit tentang peranan SPAN dan juga siapa SPAN sebenarnya. Ya. So Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara atau lebih dikenali sebagai SPAN adalah satu badan kawal selia yang mengawal selia industri perkhidmatan bekalan air dan juga perkhidmatan pembentungan di Peninsula Malaysia dan juga di wilayah Setuan Labuan. Antara aspek yang kita kawal selia adalah dari segi ekonomi, teknikal, perundangan dan juga sosial. So dia merangkumi quite a wide spectrum of kawal selia. So dia tak terikat kepada hanya pihak-pihak yang terlibat dalam industri, tetapi juga terlibat orang-orang awam macam kita. So dia satu perundangan yang merangkumi semua orang. Ya. Okay. And dia dikuatkuasakan melalui Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 yang secara simple dikenali sebagai Akta 655. And Akta ini juga memberi kita kuasa penguatkuasaan. Jadi aspek penguatkuasaan yang kita praktikkan adalah dari dua konsep. Satu ialah kita memastikan pematuhan kepada akta tersebut. So itulah yang kami selalu impi-impikan, bahawa pematuhan sepenuhnya kepada akta itu adalah yang penting. Dan satu lagi konsep ialah kami akan mengambil tindakan penghukuman kepada mana-mana pihak yang telah melanggar mana-mana peruntukan-perundangan yang mengandungi kesalahan dan juga boleh dikenakan penalti ke atas kesalahan tersebut. Dan SPAN dari tahun 2008, sejak wujud SPAN sehingga kini, kami selalu mengambil serius tentang keperluan pematuhan undang-undang. Ya. Dan kami juga telah banyak mengambil tindakan ke atas mana-mana pihak yang telah tidak mematuhi kepada keperluan di undang-undang ini. And so kebelakangan ini pun banyak insiden-insiden yang berlaku. Penglibatan SPAN secara aktif dalam semua insiden ini bersama dengan agensi-agensi lain. So saya boleh jelaskan nanti. Baik, kalau kita berbincang mengenai bahagian penguatkuasaan itu, kita sedia maklum ia berkaitan dengan pemantauan dari segi aspek perundangan dan sebagainya. Tapi yang memberi kekeliruan adalah mungkin akta-akta yang boleh Tuan jelaskan. Akta yang menjadi sandaran kepada penguatkuasaan itu sendiri. Ada juga yang menjadi persoalan, adakah akta ini terpakai untuk individu atau kepada mereka sebagai pemain industri kilang dan sebagainya. Silakan. Akta ini terpakai kepada semua. Dia tak terikat hanya kepada industri ataupun kilang-kilang ataupun syarikat. Akta ini juga terpakai kepada individu. So, kalau kita tengok dari segi peruntukan kesalahan, akta ini mempunyai dalam 42 jenis kesalahan yang berbeza. Dan kesemua kesalahan ini boleh dibuat oleh individu ataupun syarikat-syarikat atau kilang-kilang atau industri secara am. So, dia tak kata kalau hanya syarikat yang akan dikenakan tindakan. Sesiapa individu yang melakukan kesalahan juga boleh disabitkan dengan kesalahan dan juga boleh diambil tindakan. So,
Dia tak terikat kepada industri sahaja. Okey. Tuan dan juga Syira, mungkin kita nak membawa perbincangan ini kepada satu perkara ataupun isu-isu yang banyak ditangani oleh SPAN sendiri. Tentang isu mencuri air ni, kalau kita lihat banyak isu-isu yang dilaporkan ataupun kejadian-kejadian mencuri air yang dilaporkan, khususnya kepada bekalan air yang terawat. Jadi ini mungkin menjejaskan bekalan air di sesuatu kawasan ataupun di sesuatu demografi tersebut. Cumanya dari segi menangani isu bekalan air terawat ini, apa yang boleh dilakukan oleh pihak SPAN ataupun pihak berkuasa dalam memberikan satu pengertian ataupun jaminan bahawasanya ia tidak akan berulang dan kembali berulang? Okey, kejadian kecurian air ini kerap berlaku di seluruh negara. Kalau kita tengok dari segi statistik yang kita ada, sejak 2008 sampai sekarang, sebanyak 65% daripada kes yang kami siasat adalah berunsur daripada kejadian kecurian air. Dan tindakan-tindakan yang telah diambil oleh kami nampaknya masih lagi tidak berkesan kerana masih lagi berlaku kes-kes kecurian air. Tetapi ia tidak akan menghentikan apa yang kita buat setakat ini ataupun kita akan berterusan dengan apa yang kita buat. Kejadian kecurian ini adalah kesempatan yang diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Di mana dia adalah kerana bila ada kesempatan untuk meraih keuntungan. Kalau kita kata kecurian air ini kebanyakan masa dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam industri perniagaan. Seperti pemaju perumahan dan juga kontraktor-kontraktor yang besar menjalankan kerja-kerja infrastruktur yang besar. Kenapa kita kata kesempatan untuk meraih keuntungan ialah kerana kos yang akan dibiayai oleh pihak-pihak tertentu adalah agak banyak. Kerana harga yang ditetapkan untuk industri ataupun bisnes adalah tarif yang tinggi. Pembayaran bil yang tinggi, agak tinggi untuk penggunaan air. Dan untuk industri-industri sebegini, penggunaan air adalah penggunaan air yang besar. Dia tidak seperti yang domestik untuk kegunaan basic. So bila penggunaan dia besar, so kebanyakan masa dia akan cuba nasib untuk mengambil kesempatan untuk cuba mendapat sambungan secara haram dan menggunakan untuk industri perniagaan mereka. So yang ni saya rasa bila ada kesempatan mereka masih akan menggunakan kesempatan itu dan berterusan dengan membuat kejadian-kejadian tersebut. So ia tidak akan, untuk saya boleh kata mungkin tidak akan berhenti serta-merta. Tetapi apa yang kami nak pendekatan yang kami nak ambil ialah untuk memastikan bahawa kena ada some form of deterrent kepada mereka. So mungkin kita kena kaji dari segi denda yang kita kenakan. Adakah denda itu memadai kepada pihak-pihak tertentu? Bila mereka membuat kesalahan tersebut, adakah ia mencukupi untuk menghukum mereka dengan denda yang kita kenakan? So cadangan kami adalah untuk menaikkan lagi denda yang sedia ada dalam akta kami. So dengan cadangan pindaan yang kita akan cadangkan untuk dipinda jika digubal dan juga dibentangkan di Parlimen dan jika diluluskan, kita akan nampak impak yang lebih tinggi kami harap dengan denda yang tinggi yang kita akan syorkan tu. Melihat kepada jenayah kecurian air juga pencemaran air ini dilihat satu atau dua penggunaan atau dua bidang yang berbeza. Mungkin ada satu pendekatan dari segi pencegahan perlu dilakukan dari pihak SPAN. Mungkin SPAN boleh kongsikan apa dari segi kecurian air yang boleh kita tangani dan juga pencemaran air. Okey, kecurian air ini kalau kita kata dari segi pencegahan tu agak mustahil. Kerana bila seseorang tu nak buat sesuatu dia akan buat sahaja. So kita hanya boleh react. So kita sedang cuba. So kalau macam saya kata tadi, jika denda itu dinaikkan, mungkin dia akan deter daripada dia buat. Mungkin dia akan halang daripada dia buat kerja-kerja sedemikian. Tetapi kalau kita denda itu tidak begitu setimpal untuk dia, so maka dia masih lagi akan berterusan. So kita harap dengan kenaikan denda itu mungkin itulah cara untuk kita mencegah dia daripada membuat kesalahan tersebut. Tetapi ia tidak akan menghentikan kita punya tindakan. So tindakan kami akan berterusan. So kami berharap sangat kepada operator air negeri masing-masing yang mempunyai maklumat yang begitu banyak tentang perkara-perkara sebegini. So pemantauan yang kerap sedang dijalankan di semua tapak-tapak pembinaan dan juga kilang-kilang yang memerlukan penggunaan air yang banyak. Dengan kehadiran ahli penguatkuasa dan anggota-anggota penguatkuasa dan juga dengan bantuan daripada operator negeri masing-masing, kami boleh menangani isu yang kami hadapi. So pemantauan kerap, kehadiran anggota penguatkuasaan setiap masa, bila mereka pantau selalu, orang pun akan fikir dua kali untuk membuat sesuatu. So saya rasa inilah langkah-langkah yang kami sedang
bergiat sekarang dan secara kerap kami akan melakukannya. Isu tentang pemantauan dan juga pematuhan kepada undang-undang serta kepada penguatkuasaan undang-undang itu juga kita akan lanjutkan seketika nanti, Syira. Kita akan berehat seketika, semuanya kembali nanti dalam Bicara Pengguna. Baik, itu dia 4 carta. Kalau nak tahu lagi satu, anda kena tunggu di penghujung rancangan. Tadi Is ada gantung soalan berkaitan dengan pengawasan, pemantauan yang dilakukan pihak SPAN untuk memastikan ia ditangani dengan baik, dengan kita tahu dengan cara yang lebih baik, pendekatan yang lebih baik untuk warga masyarakat. Silakan. Okey, kenapa kita tekankan kepada pemantauan yang kerap? Ialah kerana kita tidak mahu sesuatu insiden itu berlaku yang baru kita nak pergi react ataupun mengambil tindakan kerana ia terlambat. Dan bila insiden itu berlaku, impak dia agak tinggi. Kalau sesuatu insiden yang boleh mengakibatkan impak yang tinggi dan boleh memudaratkan orang ramai, so adalah terlambat. So kami mengambil pendekatan bahawa pemantauan yang kerap adalah yang penting kerana ia akan bagi kesedaran kepada orang ramai ataupun kepada orang-orang yang rasa nak buat sesuatu yang salah, mungkin akan fikir 2 kali kerana mereka sedang dipantau dan sedang dilihat ataupun they are being watched. So when we are being watched, people akan fikir 2 kali untuk membuat sesuatu yang tak betul. So itulah pendekatan yang kami rasa yang paling elok bagi pihak kami. So dah mula kita untuk kita membuat pemantauan secara kerap. Dari apa aspek kesalahan di bawah akta kami, tidak terikat kepada hanya kes kecurian air ataupun pencemaran air. Dia pelbagai jenis kesalahan yang boleh berlaku. So bila dalam rondaan kami, jika kami dapati bahawa ada perkara yang bercanggah dengan keperluan di bawah akta kami terus akan bertindak. So bila kita mula bertindak, orang pun akan rasa sedar dan apa yang dia buat itu salah. Sometimes kita kena fikir, orang ramai kepekaan terhadap undang-undang adalah tidak banyak. Because kebanyakan masa mereka rasa apa yang mereka buat itu adalah betul. So tak salah. So bila hanya kena tangkap baru sedar, apa yang kita buat tu memang ada undang-undang untuk ni. Macam undang-undang kami bila wujud pada asalnya, tak ramai yang tahu. So kalau kita nak salahkan dia orang pun macam agak susah juga. Because mereka rasa apa yang dia buat tu betul. Selama ni okey je. Kenapa tiba-tiba ada pula undang-undang yang mengatakan kita tak boleh buat macam ni? So itulah yang kita nak bagi, kesedaran. So kita kena faham, bila kita ada undang-undang, keperluan di bawah undang-undang ni ada sebab dia. Kenapa? Dia bukan untuk hiasan saja ataupun untuk satu tulisan dalam buku. Dia adalah unsur-unsur dan juga apa yang terletak dalam peruntukan kesalahan tu ada sebab dia kenapa ia adalah satu kesalahan. Kerana implikasi yang akan wujud selepas kami buat kesalahan tersebut adalah agak besar dan boleh membahayakan. Sedar ataupun tidak tuan ya, kalau boleh kita ceritakan tentang beberapa aktiviti yang dilakukan oleh isi rumah ataupun aktiviti domestik pengguna air itu sendiri, kadang-kadang memberi kesan dan juga dampak yang cukup buruk kepada kualiti air, khususnya di kawasan-kawasan saliran dan juga di kawasan-kawasan untuk kita menakung semula air itu. Jadi bagaimana dalam hal ini aktiviti-aktiviti tersebut, kesedaran tentang betapa besarnya kesan aktiviti domestik memberi kesan kepada kualiti air? Penggunaan air, dalam aktiviti domestik, ada beberapa perkara yang boleh mengakibatkan ketulusan air kita. Macam pembuangan sisa minyak atau sisa makan yang lepas makan kita akan basuh dan buang. Pembuangan dalam sinki mungkin akan mengakibatkan because setiap aliran akan mencari saluran. So bila kita buang ke dalam sinki, aliran itu akan masuk ke dalam saluran. So setiap saluran pada akhirnya akan menuju ke dalam sungai. So dia bila kita buang sesuatu, kita rasa kuantiti dia kecil. So dia tak akan menjejaskan apa-apa pun. Kalau 1-2 rumah tak apa. Kalau beratus ribu rumah buat serentak, then dia akan menjadi memudaratkan alam sekitar kita. Baik. So bila sesuatu pembuangan mereka hendak membuat suatu pembuangan, mereka perlu menapis pembuangan tersebut. So ada cara-cara dia untuk menapis sebelum dia memasukkan dalam sinki ataupun membuang dalam sinki. So itulah kami harapkan orang ramai dapat membuat dengan cara yang betul. So kita akan keluarkan awareness program untuk memastikan bahawa orang akan patuh kepada cara yang betul bila membuat pembuangan sebegitu.
Baik, melihat apa yang berlaku hari ini, kalau kita lihat apa kalau dari segi penyelenggaraan kontraktor-kontraktor yang bertauliah, kita lihat mereka lakukan di satu kawasan yang kita tak sangka ia sebenarnya tindakan yang salah dari segi kita sebagai warga masyarakat. Betul. Kita tak tahu lori-lori yang bertanggungjawab. Kita tidak tahu mungkin ada syarikat-syarikat yang bertauliah yang diberikan kuasa untuk melakukan penyelenggaraan dan sebagainya. Tapi dari segi perbezaan yang mungkin Tuan boleh jelaskan, kita lihat lori di tepi jalan buka lurang pembentungan, kita tak tahu apa yang mereka lakukan. Mungkin dari segi perbezaan kelakuan mereka, lokasi dan lori-lori atau syarikat yang mungkin boleh beri kesedaran kepada warga masyarakat. Okey, bila kita macam saudara kata tadi, bila kita nampak lori tangki yang menjedut daripada lurang pembentungan, persepsi orang ramai adalah ia adalah kontraktor bertauliah ataupun pihak yang berkuasa yang sedang menjalankan kerja-kerja. So, orang ramai tidak akan persoalkan insiden tersebut. So, kami rasa agak susah kalau saya sebagai orang awam, saya tidak tahu. So, mungkin lori itu tidak mempunyai logo, tapi siapa kita untuk pertikaikan apa yang diorang buat. Tetapi kalau kita nampak insiden-insiden kebelakangan ni, bila kita nampak ada banyak lori-lori tangki yang tidak ada apa-apa signage. Macam logo kontraktor yang sah ataupun logo SPAN atau logo IWK. Logo atau lori kosong yang sedang membuat sesuatu yang macam kami rasa ada yang something yang tak betul. So kalau mencurigakan, kami harap orang awam dapat menangkap ataupun mengambil gambar ataupun mengambil video perbuatan tersebut dan majukan pada kami untuk mengambil tindakan seterusnya. Tetapi persepsi ialah kita selalu fikir apa yang diorang buat tu adalah betul. So kita tidak akan persoalkan. Tapi dengan kejadian-kejadian yang telah berlaku sebelum ni, kami rasa kita kena peka kepada kita punya persekitaran. Apa yang sedang berlaku. Dan bila kita nampak sesuatu yang kami rasa mencurigakan, mungkin apa yang diorang buat tu adalah sahih. Tak apa. Kita ambil je dan kita salurkanlah kepada pihak-pihak tertentu. Biar mereka menyiasat. Adakah perkara itu betul ke tak. So, bila insiden-insiden sebegitu berlaku, pihak SPAN pun telah mengadakan ataupun mewujudkan syarat-syarat yang ketat ke atas pihak-pihak kontraktor yang terlibat dalam kerja-kerja pembentungan. So, akan datang nanti mereka akan dipantau dengan lebih ketat lagi. Dan dengan syarat-syarat yang kita telah tetapkan kepada mereka, saya rasa perkara ini boleh ditangani dengan lebih efektif. Untuk SPAN sendiri, apakah saluran ataupun mungkin di laman yang boleh dilayari untuk memberikan kita ada sistem e-aduan. Kalau kita pergi ke laman web SPAN, kita ada platform-platform yang mana mereka boleh mengemukakan maklumat-maklumat yang mereka ada. Sistem e-aduan adalah sistem yang mana aduan-aduan boleh dikemukakan. So akan di-capture oleh kami dan akan ditangani. Seperti yang apa yang perlu kita buat nanti. Kalau kita tahu penggunaan media sosial itu popular. Betul. Apa-apa kita nak kongsi di media sosial dari segi penyalahgunaan kuasa atau mungkin dari segi tindakan individu itu sendiri. Mungkin SPAN boleh jelaskan kalau berkongsi di media sosial apa mungkin tindakan yang SPAN boleh lakukan? Ya, untuk kami yang penting ialah maklumat. Tak kira maklumat tu berasas dari mana. So melalui telefon atau melalui social media atau melalui video recording atau melalui datang ke sendiri untuk bagi tahu secara verbal. So tak kisah punca dari mana. So as long maklumat yang disebarkan kepada kami adalah maklumat yang kami rasa ada asas untuk kami siasat, kami akan membuat apa yang kita perlu buat. Okey. So, tapi kita takut juga tuan kerana ada yang mengatakan bahawasanya dalam hal kita mengambil tindakan ini bila sudah tular baru tindakan diambil ataupun bila sudah tular baru beberapa tindakan susulan akan diliti dengan lebih lanjut. Jadi apa sebenarnya perkara-perkara yang penting untuk kita bercerita tentang aduan maklumat yang boleh dikongsi oleh para pengguna? Okey, ya ada orang yang mengadu mengatakan bahawa selepas dia jadi viral barulah kita bertindak. Tetapi kita kena faham mana kalau kita nak pantau semua kawasan yang mungkin akan berlaku kesalahan agak mustahil. So kita ada limitation sendiri. So kita banyak bergantung kepada maklumat yang akan disebarkan oleh mana-mana pihak yang ada maklumat tersebut. So kita harap sangat orang-orang yang boleh bantu dengan maklumat yang sahih memberi kita biar apa pun forum atau platform yang dia nak gunakan. So
untuk mengatakan menuduh kita tidak membuat sesuatu hanya lepas dia jadi viral, kita pun first time baru nampak viral tu. Bila berlaku viral barulah kami pun tahu. So bila kita dalam situasi sebegitu, kita akan bertindak cepat. Tetapi macam yang kata tadi, pemantauan yang kita sedang jalankan, giat berjalan sekarang, harap-harap kita akan nampak dia punya reward in the future. So I think kita tak akan tunggu sampai dia viral barulah kita nak bertindak. So kita pun dah mula proaktif dan kita takkan just tunggu untuk reaktif effort saja. Kita akan more proaktif. So dia tak akan tunggu sampai viral baru kita nak bertindak. Tetapi kami dekat SPAN ni, kami tidak akan apa orang kata menafikan apa-apa aduan yang dikemukakan kepada kami, atau tidak akan melayani apa-apa aduan. Apa-apa aduan dan maklumat yang diberi kepada kami rasa ada asas untuk kami siasat. Selepas siasat barulah kami akan putuskan adakah tindakan terus akan diambil terhadap maklumat tersebut. Okey. Hari ini kepekaan tu dizahirkan dengan cara yang lebih digital, berkongsi di media sosial. Tapi secara mungkin lelukonnya adalah Cik Seroja juga suka untuk menularkan berita-berita semasa. Oh, okey. Kenapa reaksi macam tu? Saya akan kongsikan juga dengan Cik Seroja apa yang Is ceritakan ini. Dia mengadulah kat Cik Seroja. Bila kita cakap pasal air, saya haus. Kita nak beri ruang kepada Tuan Kiru untuk minum juga. Kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Bicara Pengguna. Ya. Ya, bersua kembali dalam Bicara Pengguna di saluran berita RTM dan juga di TV1. Syira, kalau boleh kita imbas kembali Syira, ya, banyak aduan para pengguna tentang isu-isu bekalan air yang terganggu. Mungkin sebabkan berlaku beberapa masalah pencemaran dan sebagainya. Ada yang mempertikaikan, kami sudah bayar untuk bekalan air, kenapa kami tidak mendapat bekalan seperti yang sepatutnya. Jadi isu ini perlu kita utarakan juga, Syira. Betul. Tuan Kiru, kalau kita bincangkan berkenaan dengan isu-isu ketiadaan air, pencemaran air, ia kerap kali berlaku. Ya. Begitu mudah air tak ada, begitu mudah juga pencemaran itu berlaku. Dan sekiranya ia berlaku, ia mengambil satu jangka waktu yang lama untuk kita dapatkan semula air yang bersih. Mungkin ada sedikit ulasan daripada SPAN. Ya, kebetulan tahun lepas 2020 adalah tahun yang paling mencabar untuk SPAN. Kerana kekerapan berlakunya pencemaran yang mengakibatkan penutupan loji dan mana tidak dapat membekalkan air bersih kepada orang awam adalah agak banyak. Dan kita kena faham, sumber air untuk rawatan bekalan air bersih adalah daripada sungai. So, yang ni yang kita kena utamakan. So, bila kita dapati sumber air daripada sungai, sungai itu perlu dilindungi dan dipelihara. Dan sungai itu kena bersih. Kalau dicemar, then abstraction air untuk tujuan bekalan itu tidak dapat dilakukan. Kerana pencemaran akan menjejaskan pengoperasian loji. Rawatan air awam. Sebab itulah kami selalu pendekatan yang kami ambil adalah untuk memastikan bahawa industri-industri yang berada di tebing-tebing sungai untuk melaksanakan pelupusan-pelupusan sisa mereka dengan cara yang betul, dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Tetapi macam saya kata tadi, bila kita ada kesempatan untuk membuat sesuatu yang tak betul, orang akan menggunakan kesempatan itu. Itu jalan mudah. Dan juga dari segi penjimatan kos. So, mereka fikir cara yang senang dan cara yang mudah dan cara yang paling murah untuk saya melepaskan sisa ni, dan dia akan cuba nasib untuk melepaskan sisa dalam sungai. So, kalau volume tak banyak tak apa, tapi kalau volume tu agak tinggi, so susah untuk kita hadapi situasi sebegitu. So, bila berlaku pencemaran, kita terpaksa untuk menghentikan pengoperasian loji rawatan air. Dan kerana pencemaran tu berterusan. Macam kalau katakan yang tahun lepas kita ada dengar tentang pencemaran bau. So pencemaran bau tu dia berterusan 2-3 hari dekat sumber air tersebut. So bila dia berterusan, so agak susah untuk kita mengambil air tersebut untuk tujuan rawatan. Kita kena tunggu sampai cemaran bau tu turun. Dan bila kita dah baru yakin bahawa air itu boleh diabstrak untuk tujuan rawatan, barulah kita boleh mula mengoperasikan loji rawatan air. Dan dari segi teknikal, proses dia agak lambat untuk dia memulihkan balik operasi tersebut. So sebab itulah kami akan menghadapi ketiadaan air untuk 3-4 hari berterusan. So ada yang mungkin dalam sampai 5 hari pun tak ada air, because dia jajaran dia agak jauh, panjang. So bila katakan sekali kita shut down the system,
Dan bila kita nak mulakan balik dan cara dia masa yang dia akan ambil untuk dia kembali balik kepada rumah masing-masing, dia akan ambil masa yang lama. Ya. So, memang of course susah untuk orang ramai tanpa air untuk sejam pun memang tak boleh. Jadi bayangkan kalau untuk 5 hari tak ada air. Ya, banyak urusan kehidupan seharian yang terganggu. Saya suka untuk meneruskan persoalan Syira tadi dengan melihat kepada bernaung di bawah Kementerian Alam Sekitar dan juga Air, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Ramai yang mungkin tertanya-tanya apakah antara jurisdiksi ataupun bidang kuasa antara Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara dan juga Jabatan Alam Sekitar. Kerana ada beberapa kes yang didakwa di bawah Akta Alam Sekitar dan juga ada beberapa kes didakwa di bawah akta yang dinaungi oleh SPAN. Jadi apa sebenarnya bidang jurisdiksi ataupun bidang penguatkuasaan undang-undang yang perlu untuk difahami, untuk diberikan adawat? Okey, kita ada peruntukan kesalahan untuk pencemaran air. Tapi kita kena faham di sini mana bawah bidang kuasa kami, mana-mana air yang digunakan untuk tujuan rawatan, di situlah mulanya bidang kami, bidang kuasa kami. So kalau kita tengok sungai, kita ada banyak sungai dengan negara ni. So ada sungai yang tak ada berkaitan dengan industri kami. Dia bukanlah punca sumber air untuk tujuan rawatan, bekalan air. Macam kalau saya nak bagi contoh Sungai Kim Kim dekat Johor. Memang tak ada kaitan dengan industri kami. Okay. So kita tidak mengambil apa-apa tindakan dalam kes tersebut, tapi Jabatan Alam Sekitar yang mengambil tindakan dalam kes tersebut. Tetapi kalau kita tengok dekat Sungai Semenyih atau Sungai Langat, sungai-sungai ini atau Sungai Selangor, sungai-sungai ini adalah sungai-sungai utama, punca sumber air utama untuk negeri Selangor. So jika berlaku apa-apa pencemaran dalam sungai-sungai tersebut, bidang kuasa SPAN akan wujud. Dan juga bidang kuasa agensi lain seperti Jabatan Alam Sekitar. Dan kini kita juga dibantu oleh Polis Diraja Malaysia, di mana PDRM pun telah mula untuk menyiasat perkara pencemaran air di bawah Akta Penal Code. So mereka pun ada peruntukan kesalahan di bawah Penal Code, di mana beberapa kes yang telah dibawa ke mahkamah di bawah kesalahan di bawah Penal Code oleh PDRM. Dibaca sekali. Dibaca sekali. Okay. Saya tak apa-apa, sila. So dalam satu kes yang kita buat tahun lepas, yang pembuangan sisa kimia ke dalam lurang pembentungan, itu adalah direct. So itu adalah satu kesalahan di bawah akta kami. So bila kita dapati bahawa ada pembuangan terus ke dalam lurang pembentungan yang menghala masuk ke dalam loji rawatan kumbahan awam, yang seterusnya akan mengalih ataupun dia akan dilepaskan ke dalam sungai. So bila kita ada connection sebegitu, kita pun boleh ambil tindakan di bawah akta kami. So beberapa peruntukan kesalahan yang berkaitan dengan pencemaran air wujud dalam akta kami. Tetapi hanya dari segi pembuktian, kita kena membuktikan elemen-elemen kesalahan tersebut. So bila kita siasat, kita kena mencapai pada semua elemen kesalahan yang kami ada dalam peruntukan akta tersebut. So mana-mana yang boleh dikaitkan, kita akan ambil tindakan. So misal kata yang kes yang kami berjaya bawa adalah kes Sungai Gong, pencemaran kes Sungai Gong, yang mana pihak PDRM, pihak JAS dan juga pihak SPAN telah menghadapkan pesalah itu ke mahkamah untuk pelbagai jenis kesalahan. Dan untuk kesalahan tersebut juga, prosedur SOSMA akan digunakan untuk kes tersebut. So kalau kita tengok SOSMA ni agak berat. Mengancam ketenteraman awam. Yes. So macam dia keselamatan awam telah terancam. Oleh yang demikian, kerajaan berfikir bahawa ini adalah satu perkara yang serius yang perlu ditangani dengan lebih serius. So prosedur SOSMA yang akan digunakan dalam perbicaraan kes pencemaran di Sungai Gong. Inilah kali pertama kes pencemaran air di negara Malaysia ini yang akan dibicarakan di bawah prosedur SOSMA. Pak Is, kalau kita lihat kepada kesalahan-kesalahan jenayah dari segi pencemaran juga kecurian air ini, kita lihat mungkin warga masyarakat mungkin kurangnya kesedaran dari segi kesan yang mungkin dibebani negara. Mungkin SPAN boleh beri perjelaskan. Kalau kita melihat kepada pencemaran itu sendiri, kesannya kita lihat bila pencemaran, SPAN akan sendiri memberi khidmat untuk memastikan air yang bersih. Begitu juga kalau berlaku kecurian air, tapi kita tidak lihat kesan yang besar kepada negara. Kesan yang besar kepada negara mungkin dari segi sektor ekonomi, Is, kan? Dari kesan ekonomi, I think dari kesan ekonomi ia akan menjejaskan operator air. Macam kes curi air ini banyak mengakibatkan kerugian kepada operator air. Macam baru-baru ni pun kalau
ada keluar perkataan akhbar yang mengatakan bahawa dalam 2 tahun yang lepas, negeri Selangor ataupun operator air di negeri Selangor telah mengalami kerugian sebanyak 8 juta, dalam anggaran 8 juta dalam 2 tahun saja, kerana akibat daripada kes-kes kecurian air yang berlaku di negeri Selangor. Okey. Mungkin cuma apa yang diutarakan oleh Syira tadi, persoalan lebih lanjutnya adalah tentang apabila krisis manajemen ataupun pengurusan krisis apabila masalah itu sudah berlaku, untuk memberikan kita remedy kepada para pengguna itu, kerajaan terpaksa membelanjakan satu jumlah yang banyak untuk mengganti semula. Jadi ini memberi kesan kepada pengurusan keuangan kerajaan juga. Ya, betul. Because dia kena apa orang kata, to mobilize semua agensi dan juga perkara-perkara yang perlu dilakukan untuk menangani isu ini akan incur cost yang besar. So kalau perkara ini kerap berlaku, so kita akan belanja untuk perkara yang sepatutnya kami menghalang daripada ia berlaku. So itulah kalau boleh kami nak mencegah perkara ini daripada terusan. Saya rasa kes-kes yang telah dimajukan atau telah dibawa ke mahkamah untuk baru-baru ini di tahun lepas, harap-harap akan menjadi pengajaran kepada ramai orang, especially kepada industri-industri yang selalu menggunakan jalan yang mudah untuk melepaskan sisa-sisa haram ni. So kami harap sangat dengan kes-kes yang kami bawa setakat ni boleh menjadi satu pengajaran dan akan mematuhi kepada keperluan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam aspek pembuangan sisa kimia yang haram tersebut. Betul. Kalau kita berbincang pada tahun 2020-2021, PKP-PKPB, ada beberapa sektor yang tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dijalankan. Betul. Tapi kini kita membuka semula sektor. Mungkin Span boleh kongsikan dari segi berlakunya pencemaran dan kecurian air dalam situasi pandemik ini kalau boleh dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum ini. Yalah, macam saya kata tadi, tahun 2020 kebetulan dengan pandemik COVID dan juga kekerapan berlakunya kesalahan-kesalahan ni macam ada kaitan. Saya tak tahu kenapa. Mungkin dari segi economical stress oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perniagaan, mungkin mencari jalan yang mudah untuk menjimatkan kos pengoperasian mereka. Saya just anggap, persepsi saya, tapi mungkin tak betul. Tapi kalau kita nampak dari segi statistik kes yang kami hadapi tahun lepas dengan tahun-tahun yang sebelum tu, dia tahun lepas yang paling mencabar. Dan yang paling banyak kami nampak kes-kes pencemaran dari segi pelepasan sisa haram ke dalam sungai ataupun ke dalam lurang pembentungan. So kalau kita nak kaitkan dengan pandemik dengan apa yang berlaku tu, saya tak tahu, mungkin boleh, mungkin tak. Tapi yalah, bila jenayah itu akan berlaku bila-bila masa pun. Dengan apa-apa pendedahan, dengan apa-apa pendekatan yang diambil, dengan apa-apa deterrent yang kami akan kenakan, kalau seseorang penjenayah ada niat untuk membuat yang tak betul, dia masih lagi akan terus membuat perbuatan tersebut. Korelasi daripada soalan yang diajukan oleh Syira tadi, saya ingin menghubung kaitkan dengan penggunaan air yang berlebihan ataupun penggunaan air yang meningkat sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Itu kita akan tanya sebentar nanti. Kita berehat seketika dan kembali dalam Bicara Pengguna. Ya, masih lagi bersama kami dalam Bicara Pengguna. Itu dia tadi, Syira. Carta nombor 1 menunjukkan bagaimana penguatkuasaan pengguna air dalam kalangan pengguna. Apabila kita mendepani Perintah Kawalan Pergerakan ni, Syira, sudah pasti isu rumah akan memerlukan penggunaan elektrik dan juga air yang lebih tinggi. Betul, duduk rumah guna air tinggi. Macam mana dengan bil elektrik? Penggunaan dia. Betul, kalau kita berbalik kepada apa yang berlaku sewaktu pandemik, dengan duduk di rumah, bekerja dari rumah, selalu kerap melakukan mencuci tangan, dan mungkin pihak SPAN boleh ajukan bagaimana pihak SPAN memastikan air itu mencukupi dan juga air itu berkualiti. Okey, kita akan memastikan dengan menyarankan kepada operator air awam pembekalan berterusan kepada semua orang yang memerlukan air. Tetapi of course dengan kejadian-kejadian pencemaran yang memaksa kami untuk menghentikan pembekalan air secara berterusan juga wujud pada masa-masa itu. Tetapi secara pembekalan air berterusan harus dikekalkan kepada semua orang. So operator air memang ambil maklum tentang itulah kewajipan dia orang pun. So kalau saudara tanya tadi tentang penggunaan air yang lebih kerap untuk tahun lepas masa pandemik,
kebanyakan orang yang duduk rumah sekarang work from home konsep and jarang orang keluar. So penggunaan elektrik dan air mungkin akan meningkat. Nanti mungkin meningkat. So kalau dari segi statistik saya tak bersedia untuk memberi secara terperinci. Tetapi kita boleh anggap bahawa kebanyakan pengguna akan menggunakan air secara kerap. Bila kita ke rumah, tendensi untuk kita basuh tangan. And then bila kami disarankan oleh Kementerian Kesihatan untuk membasuh tangan setiap kali pada masa-masa ni. So of course, paranoia kita ialah untuk setiap kali buka tab dan basuh tangan. Setiap kali kita menyentuh sesuatu. So rasa penggunaan tu mungkin meningkat. Ya. Dan sebentar tadi kita banyak bercakap tentang apa yang boleh dilakukan sekiranya berlaku gangguan bekalan air ataupun punca kepada gangguan bekalan air. Cumanya apabila berlaku gangguan bekalan air, sudah pasti loji-loji ataupun lori-lori akan menggerakkan memberikan bekalan air tambahan akan dimobilisasikan. Jadi itu mungkin perkara penting tertakluk kepada tindakan yang diambil oleh syarikat operator penyedia perkhidmatan air. Cumanya ramai pengguna yang mempersoalkan, adakah untuk lori-lori bekalan air itu bergantung kepada budi bicara syarikat pembekalan air untuk menghantar lori-lori tersebut sesegera mungkin, ataupun ada satu undang-undang yang mewajibkan bahawasanya lori perlu dihantar dalam masa yang terdekat? No, dia tidak ada macam kewajipan undang-undang, tapi ia diwajibkan. Kerana bila bekalan air secara berterusan tidak dapat dibekalkan oleh operator air, operator air akan diwajibkan untuk membekalkan air secara alternatif. So melalui tangki air ataupun melalui menghantar botol-botol air ke tempat-tempat yang memerlukan air pada masa tersebut. Kerana keadaan terdesak macam tu, air adalah asas kepada siapa-siapa pun. So bila kita tidak ada air untuk beberapa hari memang akan mustahil. So bila kami nak minta dia untuk tak ada air pun tak cukup masa. Because bila berlaku kejadian tersebut, dia singkat. So penghentian operasi air, bekalan air, loji rawatan air itu perlu dilakukan serta-merta. So tidak ada masa untuk mereka tak ada air untuk penggunaan 2-3 hari. So memang ada kewajipan bagi pihak operator untuk membekalkan air secara alternatif bila situasi seperti wujud. Seperti itu wujud pada masa itu. Baik, kalau kita lihat kepada isi rumah yang mungkin tinggal dalam kawasan-kawasan rumah yang tertentu yang mungkin ada gangguan air kotor dan sebagainya, mungkin masih ada kekeliruan. Aduan perlu dibuat kepada pihak maintenance operasi atau kepada pihak SPAN? Secara normal circumstances, I think biasanya orang akan adu kepada operator air. Kebanyakan masa operator air akan bertindak dan menangani isu yang dibangkitkan pada mereka. Tetapi ada kala mereka ada pengguna yang tak puas hati. So mereka macam akan buat rayuan kepada kami bahawa perkhidmatan yang diberikan oleh operator air itu tidak memuaskan. So maka perlu dipertimbangkan oleh pihak SPAN juga. Tetapi ia itu jarang. So kami setakat yang kami dah nampak operator air melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik. So bila ada aduan yang dikemukakan kepada mereka, mereka akan tangani dengan cepat dan memastikan bahawa pengguna itu mendapat apa yang dia hilang ataupun dia tak dapat. So hanya jarang kes-kes yang mana 1-2 kes yang mungkin terlepas pandang atau tercicir daripada perbuatan tindakan mereka akan diajukan kepada SPAN. Tapi of course bila SPAN dapat tahu, kami pun akan bertindak cepat mengarahkan operator untuk menyelesaikan masalah itu. Dari segi operasi, hanya boleh dilakukan oleh pihak operator. So kami secara dasar akan mengeluarkan polisi-polisi untuk mereka dan juga syarat-syarat untuk mereka menjalankan operasi mereka. Saya suka apabila Tuan menyebutkan SPAN menjalankan dasar di peringkat struktural dan juga polisi-polisi dasar. Kita sedia maklum bidang kuasa air ataupun bekalan air itu di bawah bidang kuasa kerajaan negeri dan juga penyedia perkhidmatan operator bagi setiap negeri-negeri yang terlibat. Cumanya apabila berlaku masalah dan juga di peringkat struktural itu, SPAN adalah satu institusi yang mengawal sila dan juga memastikan undang-undang dipatuhi. Jadi bagaimana kerjasama dengan kerajaan-kerajaan negeri ataupun syarikat-syarikat pembekal operator di negeri-negeri yang terlibat? Okey, kerjasama of course baik dengan operator negeri-negeri, because yang mereka lah orang yang penting untuk kita, because operational ditackle oleh operator negeri masing-masing. Kita akan mengeluarkan syarat-syarat dan juga lesen pengoperasian kepada mereka dan kami akan menempatkan apa-apa yang perlu dibuat oleh mereka untuk kebaikan pengguna secara am. Dan kalau bidang kuasa, of course sebelum ni bidang kuasa kawal selia tu di negeri masing-masing, di bawah kerajaan negeri masing-masing. Tapi selepas 2008 telah
diambil alih oleh SPAN selepas pengubalan aktah diwujudkan dan bidang kawal selia telah diambil oleh SPAN sepenuhnya di Peninsula Malaysia dan juga di wilayah Persatuan Labuan. So kami tidak ada bidang kawal selia di Sabah dan Sarawak. Tapi di semua negeri di Peninsula Malaysia dan wilayah Persatuan Labuan di bawah kawal selia SPAN. Tapi setiap negeri mempunyai operator air masing-masing dan mereka lah akan menjalankan operasi untuk pembekalan air bersih kepada orang awam di negeri masing-masing. Baik, Tuan Kiro dan Is, kita berbaki 5 minit. Pejam cilik tinggal 5 minit. Mungkin dari penghujung siaran ini Tuan boleh kongsikan kalau kita lihat kepada isu pencegahan itu sendiri perlu kempen, perlu advokasi. Mungkin ada perkongsian daripada SPAN yang SPAN sedang lakukan hari ini. Kalau dari segi pencegahan, of course, macam saya kata tadi, pemantauan yang kita giat menjalankan sekarang akan menjadikan satu penghalang kepada orang ramai untuk tidak membuat satu yang tidak betul. Kita pun ada tubuhkan unit khas di mana mereka akan buat rondaan secara kerap di tempat-tempat yang kami rasa kritikal ataupun tempat-tempat hotspot yang mana kecenderungan berlaku perkara-perkara ini adalah kerap. So, tempat-tempat ini memang kita akan tackle secara harian. And then kita juga bergantung kepada operator-operator air dan juga operator pembentungan untuk memberi kita kerjasama dan juga maklumat yang kami perlukan untuk menangani bersama. Actually kalau kita tengok sejak pertengahan tahun lepas, kolaborasi antara semua agensi adalah agak baik. Bila kita pernah kerja secara silo, tetapi lepas beberapa insiden yang berlaku dengan kolaborasi antara agensi-agensi seperti PDRM, JAS, LUAS ataupun IWK dengan operator AIM sendiri dan bersama dengan SPAN, boleh nampak dia punya impact dan effectiveness dalam menangani isu-isu yang kami hadapi. InsyaAllah satu persen yang baik, sama-sama kita ambil teladan dan juga sama-sama kita membuka mata para pengguna supaya cakna tentang isu penguasaan undang-undang dan juga isu air yang mendasari kehidupan pengguna. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Kiro Pakaran Visu Valinggam, pengarakanan bahagian penguasaan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Satu persen yang baik untuk kita membuka mata tentang isu penguasaan undang-undang berkaitan air. Betul, kalau anda nak tahu lebih misteri minggu hadapan, misteri Cik Seroja, juga misteri apa yang kita akan bawakan dalam bicara pengguna, anda tunggu Isnin minggu hadapan di saluran Berita RTM, juga di saluran MyFeedView 123 dan di TV1. Saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum dan selamat malam.